Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan para sahabat. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah. Semoga puasa dan ibadah kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada petang ini, untuk menyemarakkan lagi keberkatan Ramadan kita, alhamdulillah kita berpeluang meneruskan pengajian bersama guru kita Al-Fadil Syekh Syarhan Syafi'i. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walhamdulillahil qail wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini, pada hari penghulu bagi segala hari ini, dan pada penghulu bagi segala bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita dapat bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu. Maksud majlis ilmu yang saya katakan di sini ialah Al-Kuliah. Sedarkah tidak sedarkah kita, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah merupakan hari yang ke-10 kita berpuasa. Hari yang ke-10 kita berpuasa, dengan lain kata 1/3 Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Hanya berbaki 2/3 Ramadan lagi. Dan Ramadan Al-Mubarak ini, sebelum kita pergi kepada talaqi kitab kita Wiqayatul Insan, suka saya peringatkan berkenaan dengan Ramadan. Sebab saya tak nak Ramadan berlalu dengan begitu sahaja, biarlah saya mengambil sedikit kesempatan untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa Ramadan Al-Mubarak ini penuh dengan kerahmatan. Yang mana Nabi kata bulan Ramadan ini dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama rahmah. Yang mana rahmah fasa pertama ini 1 hingga 10 Ramadan sudah pun pergi. Dan kita akan masuk dalam babak yang baru, iaitulah fasa maghfirah. Apa itu maghfirah? Keampunan. Dan apakah yang dituntut kepada kita semua untuk kita lakukan dalam tempoh, dalam iddah, dalam period keampunan ini. Kata ulama, pada pertengahan Ramadan inilah kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini adalah masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. 1 tahun kita melakukan dosa, 2/3 Ramadan ini menanti untuk diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, insya-Allah. Dan pada bulan Ramadan ini juga, pada iddah maghfirah ini juga, sama-samalah kita banyakkan baca Al-Quranul Karim. Sebab seafdal-afdal ibadat adalah membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, perbanyakkanlah baca Quran. Dan setiap patah, setiap huruf dalam Al-Quranul Karim itu dikirakan satu kebaikan. Yang mana kebaikan itu digandakan pula dengan 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, bahkan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, tuan-tuan. Dah 30 pahala dah kita dapat, apatah lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaklah bersedekah kita dalam bulan Ramadan ini. Sedekahlah bulan Ramadan ini. Kalau bukan bulan Ramadan, bila lagi kita nak bersedekah? Antara sedekah juga, kita buat iftar, berbuka puasa beramai-ramai. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, orang yang menjamu orang puasa ni
pahalanya seperti pahala orang itu berpuasa. Dapat kat dia, kalau 50 orang hadir dalam majlis buka puasa kita, 50 pahala, 50 orang pahala puasanya itu akan dapat kepada penganjurnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam 2/3 Ramadan ini, kita plan lah, kita buatlah lakaran apa ibadat yang perlu kita lakukan. Sebab saya tengok di masjid-masjid sekarang ini, kalau awal Ramadan saya tengok masjidnya Masya Allah sampai ke tangga. Dan semalam saya tengok masjid, 10 saf tinggal 7 saf dah. Ke mana kita tuan-tuan dan puan-puan? Jangan kita jadi seorang mukmin, jangan kita jadi seorang Muslim yang semangatnya Pepsi, yang semangatnya hangat-hangat tai ayam. Yang mana mula-mula bersemangat, lepas tu makin hilang. Jadi itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah dia sentiasa beristiqamah di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam perbincangan kitab Wiqayatul Insan minal Jin Wasyaitan. Satu kitab yang begitu menarik, satu kitab yang mana saya talaki kitab ini semasa saya belajar kat Universiti Al-Azhar dulu. Saya ambil masa di waktu luar pelajaran, saya pergi talaki kitab ini, Wiqayatul Insan, cara bagaimana manusia untuk mencegah dirinya daripada jin dan iblis. Yang mana saya cari guru saya yang bernama Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sekian lama saya mencarinya. Alhamdulillah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya menemui manusia yang hebat ini. Dan saya minta dengan Syekh tu, ya Syekh, saya kata kat dia, aku nak talaki denganmu kitab ni. Dia kata, aku manusia biasa, aku tidak ada ilmu. Biasalah, orang alim ni semakin berilmu dia seumpama semakin padi. Umpama padi, semakin berilmu semakin tunduk. Orang yang jahil ni tahu sikit pun umpama lalang, dah naik dah. Saya kata, Syekh, aku nak talaki kitab ni denganmu, boleh tak? Dia kata, boleh, membeli kitab ni, mari talaki dengan aku. So saya talaki dengan Syekh kitab ni sekian lama. Alhamdulillah, diijazahkan oleh beliau, maka saya berani untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan apabila kita talaki kitab ini, kita akan temui di dalamnya banyak ayat-ayat perubatan yang boleh kita guna, yang boleh kita amalkan untuk merawat penyakit-penyakit kita nanti. So sidang penonton sekalian, sediakan pen dan kertas. Sebab saya nak bagi resipi-resipi rohani. Bukan saya bagi resipi-resipi nak buka puasa nanti, tidak. Itu resipi jasmani. Ini resipi rohani yang mana kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit maka Tuhanlah penyembuhnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihi salam, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk jugalah aspek perubatan. Al-Quran menyebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu adalah merupakan penyembuh kepada orang mukmin dan merupakan rahmat kepada orang mukmin. Tidakkah sembuh penyakit itu satu rahmat, tuan-tuan dan puan-puan? Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran ada 6 perkataan syifa. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bukti Al-Quran itu ubat. Dalam Al-Quran ada 6 perkataan penyembuh yang dimulakan dengan ayat saya baca tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Surah Al-Isra ayat 82. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa'. Surah Fussilat ayat 44. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara ayat 50, ayat 80. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh.
fihi shifaa'un linnas. Surah An-Nahl ayat 69. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Surah At-Taubah ayat 14. Jadi ayat-ayat ini membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran itu ubat. Dan Rasulullah SAW sendiri menyatakan di dalam hadisnya, ketika mana Aisyah dirawat oleh seorang perawat, Rasulullah tengok Aisyah dirawat, lalu Rasulullah berpesan kepada perawat tersebut, alijiha bi kitabillah. Hei perawat, mu jangan lupa rawat isteri aku ni dengan kitab Allah, iaitu dengan Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah juga menyebut, alaikum bisyifa'ain, ke atas kamu dua penyembuh. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Jadi dalil-dalil ini membuktikan kepada kita bahawa Al-Quranul Karim itu adalah ubat. Tapi sayang 1000 kali sayang tuan-tuan dan puan-puan, ramai manusia yang tidak tahu nak menggunakan Al-Quran itu ubat. Sehingga kan ada yang kita jumpa, mereka berkumpul beramai-ramai di satu taman, rebuh Al-Quran dalam kawah, sampai menggelegak, sampai hancur Al-Quran, lalu diberikan air itu 1 botol, seorang buat balik. Kita tanya untuk apa? Tidakkah Quran itu ubat, Ustaz? Lalu dia baca ayat pada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Tidakkah Tuhan turunkan Al-Quran itu ubat? Maka persoalannya, adakah betul dengan cara itu? Dengan cara minum air Al-Quran. Maka hukumnya kepada mereka yang minum air Al-Quran, yang direndam Al-Quran itu, ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk direbus. Al-Quran diturunkan bukan untuk dimasak. Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca dan mengamalkan isi-isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Jadi, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Al-Quran itu ubat. Yang diharuskan kepada kita hanyalah kita jampi pada air, dengan air suci Al-Quran kita minum, maka itu hukumnya diharuskan. Kita bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Ustaz. Kita berehat sebentar dan kembali bersama dengan Syekh Syarhan selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung. Bagi anda yang baru mengikuti siaran kita pada petang ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Syekh Syarhan Syafi'i. Dan Al-Fadhil Syekh akan membincangkan kepada kita bagaimana tips-tips untuk merawat kerohanian. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ramai manusia yang tidak mengetahui untuk menggunakan Al-Quran itu sebagai ubat. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi muamalat, baik dari segi al-ahkam, hukum-hukum, baik dari segi ciptaan, rekaan, begitu jugalah dari segi perubatan. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, "Ma farratna min kitab fi syai'." Sesungguhnya Tuhan tidak mencerai satu pun di dalam Al-Quran itu sesuatu. Maksudnya Al-Quran itu lengkap tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang menduka citakan sekarang ini? Ramai orang yang menggunakan Al-Quran, kononnya Al-Quran itu ubat, dia rebus minum air Al-Quran. Ada orang yang ambil ayat-ayat tertentu daripada Al-Quranul Karim lalu dibuat azimat, digantung kat leher, kat pinggang dan sebagainya. Hadza syirkum bi'ainih. Kena ingat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah, wa alima man alimahu wa jahila man jahilahu fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Yang tahu Al-Quran itu ubat, memang dia tahu. Yang tak tahu Al-Quran itu ubat, memang dia jahil. Fas'alu, maka kamu tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi pada petang ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawa pada tuan-tuan dan puan-puan kisah-kisah yang nak menyatakan Al-Quran ini ubat. Yang pertama sekali, saya nak cerita bagaimana Al-Quranul Karim ini boleh menyembuhkan penyakit Nabi Ayub AS. Kemana saya ceramah pun saya bawa cerita Nabi Ayub ini.
Sebab saya talaki kitab ini dulu, guru saya bercerita pada saya tentang kisah ini, lalu saya nak perturunkan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang mana di dalamnya terdapat satu mutiara ayat. Yang mana kata ulama, sesiapa yang baca ayat ni, dia dah ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seruk buah pinggang, akan muntah. Dan siapa tak ada penyakit lagi, akan menjadi antibiotik. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu adalah ubat bagi roh dan jasad sekaligus. Sebelum saya cerita bab Nabi Ayub, kita kenali diri kita, tuan-tuan. Tajuk kita hari ini pun mengenali diri. Manusia itu terdiri daripada dua unsur. Yang mana unsur manusia, tubuh badan saya ni ada dua unsur. Yang mana jasmani. Tuan-tuan duk tengok saya ceramah ni, bergerak saya. Sebab apa? Saya bagi hak jasmani. Apa hak jasmani? Makan, minum, sahur tadi. Lepas ni berbuka puasa dengan kuih, nasi dan sebagainya. Itu hak jasmani saya, dia nak. Jasmani saya nak hak dia. So saya kena bagi. Kalau saya tak bagi hak jasmani, tak bisa saya ceramah pada petang ini, tuan-tuan. Tak ada tenaga. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, jasmani juga ada penyakit dia. Apa dia penyakit jasmani? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seruk buah pinggang. Tu semua penyakit bagi jasmani, yang mana bagi saya tak heran penyakit bagi jasmani ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hospital gah indah. Pergi hospital cucuk sejarum boleh balik. Pergi hospital bagi ubat boleh balik, insya-Allah. Dan kita jangan lupa, tuan-tuan, rohani kita juga ada makanan. Apa dia makanan rohani? Makanan rohani kita sembahyang, kita baca Quran, kita senyum ke orang, kita bersedekah. Makanan rohani yang hebat yang sedang kita nikmati pada ketika ini ialah puasa. Yang mana puasa ni makanan rohani yang hebat. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, rohani juga ada penyakit. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani hasad, dengki, tak berminat dengan majlis ilmu, suka sakiti hati orang. Penyakit rohani juga tak nak taat pada perintah Allah, suka melakukan kemungkaran, santau, sihir. Itu semua penyakit rohani yang kita nak bincang pada hari ini. Bagaimana Al-Quran itu datang, Al-Quran itu turun kepada kita untuk mengubati penyakit rohani tersebut. Pertama sekali, saya nak cerita tentang penyakit jasmani. Ingat, ayat ini bakal tuan-tuan dan puan-puan amal, boleh menjadi sihat dunia dan akhirat. Nabi Ayub AS, seorang Nabi yang kaya raya. Dalam masa yang sama, dalam kekayaan Nabi Ayub, banyak masanya disumbangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beribadat kepada Allah. Makin kaya, makin dia bersyukur. Makin kaya, makin lama sujud Nabi Ayub AS ni, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya Iblis tidak senang tengok Nabi Ayub. Iblis naik jumpa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keizinan kepada aku untuk aku mengganggu Nabi Ayub ni, ya Allah. Lalu Tuhan kata apa kat Iblis, tuan-tuan? Tuhan kata Iblis, mu ujilah Nabi Ayub lagu mana pun, aku yakin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ayub itu tetap atas landasan beriman kepada aku. Lalu diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Iblis pun menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan segala bentuk ujian. Yang mana Nabi Ayub pada asalnya kaya, dengan izin Allah habis harta Nabi Ayub musnah. Binatang ternakan Nabi Ayub mati. Anak-anak Nabi Ayub mati. Akhir sekali Nabi Ayub berjaya menghadapi ujian ini. Iblis naik jumpa Allah pula. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah sekali ini keizinan peluang kepadaku. Kali ini aku yakin Nabi Ayub tetap tumbang, ya Allah. Kerana aku nak masuk dalam tubuh dia buat penyakit. Tuan-tuan, rupa-rupanya Iblis boleh masuk dalam tubuh manusia buat sebarang jenis penyakit. Ini dibuktikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa azab. Satu hari Nabi Ayub berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya diriku ni dibolosi oleh syaitan dengan buat penyakit, dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Lalu tuan-tuan, Allah uji Nabi Ayub. Dalam tafsir menyatakan Nabi Ayub sakit 40 tahun. Dan satu pendapat tafsir lagi menyatakan Nabi Ayub sakit selama 17 tahun.
sakit Nabi Ayub tuan-tuan dan puan-puan. Semakin sakit Nabi Ayub, semakin kuat Nabi Ayub beribadat, semakin keras iblis tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu hari sakit Nabi Ayub ni dia terkena penyakit fizikal. Tuan-tuan boleh belik tafsir Qurtubi tengok lagu mana sakit Nabi Ayub, yang dikatakan sakit Nabi Ayub ni adalah barah. Nabi Ayub terkena barah tahap 4 yang bermula di kepala. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu tafsir Qurtubi menyatakan ketika mana Nabi Ayub sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh para malaikat, Nabi Ayub ni dia sujud lama tuan-tuan dan puan-puan. Semasa Nabi Ayub sujud tuan-tuan, keluar beberapa ekor ulat jatuh atas serban, jatuh atas jadah Nabi Ayub alaihissalam. Keluar ulat kot celah-celah serban dia, jatuh atas jadah. Disaksikan oleh malaikat. Malaikat tengok terkejut, Masya Allah, sakit Nabi Ayub sampai begini sekali. Dan kata malaikat, inilah peluang keemasan untuk aku nak tengok apa Nabi Ayub nak buat dengan ulat yang keluar daripada kepalanya itu. Lalu apabila selesai sembahyang tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Benda yang pertama Nabi Ayub buat, Nabi Ayub tak pegang tasbih, Nabi Ayub tak berzikir. Benda yang pertama Nabi Ayub buat ialah ambil ulat yang keluar atas jadah tadi, sumbak masuk dalam kepala dia balik. Duk kutip seko, bubuh dalam kepala. Lalu malaikat marah. Hei Ayub, penyakit dalam kepalamu dah keluar. Mengapa kamu ambil, pergi letak dalam kepala balik Ayub? Lalu Nabi Ayub jawab apa tuan-tuan? Hei malaikat, sesungguhnya makhluk yang keluar atas jadahku ini, andai kata dia mati kelaparan, mati kekeringan, dia mati atas jadah ni, dia dakwa depan Allah, aku tak boleh masuk syurga Allah. Itu kata Nabi Ayub. Sebab makhluk ni segar, bugar, hidup dia, makanan dia dalam kepala aku. Lalulah malaikat kata, aku tak faham dengan jiwamu Ayub. Lalulah malaikat naik jumpa Allah. Malaikat naik jumpa Allah, ni boleh belik tafsir Qurtubi. Malaikat naik jumpa Allah, mengadu kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu yang bernama Ayub di langit dunia sana, aku tengok sakitnya begitu hebat. Ketika mana dia sujud, keluar beberapa ekor ulat, dan yang ganjilnya dia ambil ulat tu bubuh dalam kepala balik, Ya Allah. Lalu Tuhan jawab kat malaikat, hei malaikat, aku tak ujimu, aku uji Ayub. Mu busy body pasal apa? Lalulah Tuhan kata kat malaikat, mu nak tahu tak malaikat, Nabi Ayub ni 40 tahun aku uji dia, sepatah pun dia tak pernah minta sembuh dengan aku. Bahkan dia duk puji aku hari-hari. Dan Tuhan kata pada malaikat, wahai malaikat, mu balik bagi tahu Nabi Ayub supaya dia berdoa sepatah, aku akan guna kun fayakun. Sembuh di saat tu juga penyakit Nabi Ayub. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Lalulah malaikat pun bil busyra. Malaikat turun berduyun-duyun ke langit dunia ni bagi tahu Nabi Ayub, hey Ayub, aku dah naik jumpa Allah. Allah dah bagi green light untuk kamu berdoa dan Tuhan akan guna kun fayakun, sembuh penyakitmu di saat tu juga. Tuan-tuan, dipaksa, didesak oleh malaikat, lalu Nabi Ayub berdoa. Doa ni saya nak bagi pada sidang penonton. Sebab saya yakin penonton rancangan Al-Kuliah ni ada duk atas tilam, ada duk atas katil, ada duk atas wheelchair, pesakit-pesakit dan semua. Ayat ini memberi sinar baru kepada anda. Nabi Ayub boleh sembuh tuan-tuan. Yang mana didesak oleh malaikat, lalu Nabi Ayub pun tadah tangan. Nabi Ayub menadah tangan, dia kata apa? Ikut saya baca tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang begitu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba, ikut, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya hamba-Ku yang bernama Ayub telah berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, maka Engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku dan merahmatiku. Jangan lupa tuan-tuan, surah Al-Anbiya
ayat 83, mutiara ayat itu berada. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama lagi, apabila Nabi Ayub baca ayat ni, lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Ayub, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hei Ayub, kamu hentakkan kakimu ke bumi. Lalu Nabi Ayub pun hentak kaki dia ke bumi, maka keluar air. Maka kata Allah, baridun wa syarab, dengan air itu wahai Ayub, kamu minum dan kamu mandi. Akhirnya fakashafna ma bihi min dur. Nabi Ayub sembuh daripada penyakit, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tak? Surah Al-Anbiya ayat 83. Ustaz, kenapa baca satu-satu? Saya baru nak ajar. Bacalah cepat tak apa. Baca cepat pun tak apa, tak ada masalah. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, hebat kisah ini menyatakan kepada kita, membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran itu boleh menyembuhkan penyakit jasmani manusia yang terkena pada Nabi Ayub tadi, iaitu barah. So lepas ni kita akan tengok penyakit rohani pula. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, sediakan pen dan kertas, resipi rohani menanti anda, resipi yang boleh anda bawa jumpa Allah, insya-Allah. Kita bertemu lagi selepas ini. Terima kasih Ustaz, dan bagi anda yang mungkin terlepas tentang ayat tadi, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Surah Al-Anbiya ayat 83. Kita akan bersama lagi dengan Syekh Syarhan selepas berhenti rehat. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung, dan sebentar tadi kita dah mendengar tentang penderitaan Nabi Ayub dan bagaimana baginda begitu taat kepada Allah SWT dan kemudian disembuhkan hasil daripada doa baginda. Dan kita teruskan kisah-kisah bersama dengan yang berbahagia atau Al-Fadhil Syekh Syarhan. Silakan Ustaz. Terima kasih Fasil. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian di seluruh ceruk pelosok negara Singapura, Brunei, selamat menonton Al-Kuliah, kerana Al-Kuliah sememangnya menjanjikan resipi-resipi rohani untuk anda, yang mana resipi ini terlalu penting untuk kita bawa jumpa Allah dan untuk kita menyembuhkan penyakit di dunia ini. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana hebat kisah Nabi Ayub. Beberapa pengajaran yang saya nak ambil sebelum saya bawa kisah lain. Banyak kisah-kisah saya bawa ni. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dengan memuji Allah, penyakit manusia boleh sembuh. Nabi Ayub dia tak minta. Walaupun didesak, walaupun disuruh oleh malaikat, Nabi Ayub tak minta. Bahkan Nabi Ayub mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur. Ketika mana Nabi Ayub baca doa tersebut, malaikat begitu frust. Itu bukan meminta Ayub, itu mu mengadu pada Allah. Aku nak meminta Ayub, Allahumma shfini ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Tapi mengapa kamu mengadu anni massani ad-dur? Tuan-tuan. Dan Nabi Ayub tambah lagi, wa anta arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku dan merahmatiku. Saya nak hurai di situ. Tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi Ayub memuji Allah dengan puji Nabi Ayub sembuh. Sebagai contoh secara psikologi, mengenali diri. Tajuk kita mengenali diri. Secara psikologinya. Macam saya tadi. Saya nak turun mari Al-Kuliah. Saya pakai jubah. Saya pakai kasut. Saya pakai stokin. Anak saya pun dalam masa yang sama nak ke bazar Ramadan. Anak saya yang darjah 6 tu dia kata apa? Dia kata Abi. Abi smart hari ni. Saya kata apa kena anak aku puji aku ni? Abi smart hari ni. Pakai kopiah, jubah. Macam syekh dia kata. Anak saya nak apa tuan-tuan? Anak saya nak duit. Memang saya nak bagi dah dengan dia. RM5 dalam poket nak bagi. Puji punya pasal tuan-tuan. Saya buka beg bagi RM50. Ini kaedah Nabi Ayub guna. Dan keluar pula anak saya seorang lagi. Abi nak pergi bazar Ramadan, nak RM5. Saya pun ambil RM5 bagi kepada dia. Ini kaedah yang disuruh oleh malaikat tadi. Tuan-tuan,
Rupa-rupanya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu penyakit manusia boleh sembuh. Sebelum saya tutup kisah ini, saya nak baca sekali lagi dengan cara yang betul. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang sihat ke, yang sakit ke, yang sedang menonton rancangan ini pada saat dan ketika ini, kalau nak ayat ni ikut, minta tolong ikut saya baca dan letak tangan kanan kat dada. Sebab apa kat dada Ustaz? Penyakit duduk dalam dada. Ikut Ustaz baca. Tuan-tuan, tak rugi kita baca ayat Quran, tak sembuh pun dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta Arhamur Rahimin. Tarik nafas tuan-tuan. Niat kita ada sakit apa, minta Tuhan muntahkan. Yang tak ada penyakit, niat jadi antibiotik. Tarik sekali lagi. Niat. Lepas. InsyaAllah tuan-tuan, ayat tadi dapat membantu kita. Perubatan alternatif yang begitu hebat. Yang berlaku pada Nabi Ayub. Yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Itu satu bab. Bab yang satu lagi saya nak cerita, ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini hadis sahih. Tidak ada siapa yang boleh pertikaikan. Iaitulah kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ketika mana dia dan rombongannya menjelajahi padang pasir, satu ketika dia minta dengan ketua kampung untuk bermalam di kampung tersebut. Lalu ketua kampung kata, kamu tidak boleh bermalam di kampung aku sebab aku tak kenal rombonganmu ni siapa. Lalulah Abu Sa'id Al-Khudri pun bermalam di sebelah bukit sana. Apabila tiba satu masa tengah malam tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan Maha Kaya, rupa-rupanya penghulu kabilah tadi disengat kala jengking ataupun dipatuk ular, dalam riwayat mengatakan. Apabila dia disengat kala jengking, dipatuk ular, maka pada ketika itu tak ada farmasi. Tak ada hospital tuan-tuan dan puan-puan. Maka golongan daripada kabilah tadi, seorang pergi cari golongan Abu Sa'id Al-Khudri, rombongan tadi. Dia tanya apa? Man minkum raqin? Hai kabilah, ada tak dalam ramai-ramai ni orang yang boleh menjampi ayat sebab Tuk Pengulu aku disengat kala jengking? Lalu pada masa itu Abu Sa'id Al-Khudri mengangkat tangan. Dia kata, insya-Allah aku boleh jampi Tuk Pengulu kamu. Lalulah tuan-tuan dan puan-puan, orang tadi bawa Abu Sa'id Al-Khudri pergi berjumpa dengan kepenghulunya yang disengat kala jengking tadi. Lalulah Abu Sa'id Al-Khudri membaca satu ayat. Lalu disapu, dalam riwayat kata diludah di tempat tersebut, maka sembuh serta merta penyakit tersebut. Lalulah berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Hai Abu Sa'id, mari dekat aku sekejap, aku nak tanyamu. Aku dengar mu hebat sangat jampi ketua kabilah tu boleh sembuh. Mu jampi apa Abu Sa'id? Lagu Abu Sa'id kata, ya Rasulullah, di ketika itu aku sebenarnya pun tak tahu aku ni perawat. Boleh menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Aku hanya ingat pada masa itu adalah Al-Fatihah. Lalu Rasulullah kata pada Abu Sa'id, wa ma yudrika annaha ruqyah. Mu tahu tak Abu Sa'id bahawa Fatihah itu adalah jampi? Oh, tuan-tuan, rupa-rupanya Al-Fatihah ni ada 7 nama. Ni saya nak cerita pada hari ini tuan-tuan. Kita umur 60, umur 72 dah, tak tahu Al-Fatihah ada 7 nama. Hari ini baru kita tahu. Nasib baik menonton Al-Kuliah. Yang pertama, nama Al-Fatihah ialah Al-Fatihah, pembukaan. Ingat, pembukaan. Yang kedua, nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, ibu bagi segala kitab. Yang ketiga, nama Al-Fatihah ialah Alhamdu, puji-pujian. Yang keempat, nama Al-Fatihah apa dia? Sab'ul Mathani, 7 puji-pujian. Yang kelima, nama Al-Fatihah yang kelima, Ruqyah, jampi.
Rupa-rupanya kita dalam sehari semalam duduk sembahyang asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setiap rakaat itu kita duduk menjampi kalamullah. Sebab apa nama Fatihah sebagai jampi? Sempena dengan kisah tadi. Wa ma yudrika annaha ruqyah, kata Rasulullah. Dan nama yang keenam Al-Fatihah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah Al-Kanzu. Apa itu Al-Kanzu? Perbendaharaan. Dan nama yang ketujuh Al-Fatihah ialah Al-Azim, keagungan dan kebesaran. Jadi ingat, rupa-rupanya Al-Fatihah itu ada 7 nama. Dan nama yang kelima Ar-Ruqyah, Al-Fatihah itu ialah Ruqyah. Ulama bahas, ulama kaji, bagaimana nak buat Al-Fatihah ni ubat. Kerana orang perubatan baca Quran dengan cara perubatan. Maka mutiara ubat dalam Al-Fatihah itu tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, berada dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah ya Allah tempat aku sembah dan tempat aku mengadu. Mengadu sakit apa kita tuan-tuan? Darah tinggi, kencing manis, jantung. Niatlah masa nasta'in tu. Tuhan dengar dan Tuhan tahu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Tuhan tahu apa yang terlintas di dalam hatimu itu. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, 2 contoh saya bawa. Al-Quran boleh mengubati penyakit jasmani. Rohani belum lagi. Rohani banyak cerita-cerita rohani ni. Tapi saya nak nyatakan di sini, rupa-rupanya darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seteruk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid yang kita hadapi itu, ada ubat yang paling hebat, memberi sinar baru kepada anda sekarang, ialah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kisahnya hebat, kisahnya mantap. Mudah-mudahan dengan kisah tadi, tuan-tuan amalkan ayat-ayat yang saya berikan. Bukan ayat saya, ayat Allah. Tuan-tuan baca dapat pahala, walaupun penyakit kita tidak sembuh. Kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Kita berehat seketika dan kembali bersama Fadil Syekh Syarhan selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah dan insya-Allah pada penghujung siaran ini bersama-samalah kita mengutip mutiara kata daripada Syekh Syarhan Syafi'i. Silakan Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sedarkah tak sedarkah kita dah 10 Ramadan? Dan sedarkah tak sedarkah kita berada pada blok akhir dah? Saya masih lagi banyak dengan cerita-cerita yang dibawa oleh Al-Quran dengan Al-Hadis. Kenapa tuan-tuan? Sebab perubatan Islam ini hebat. Indahnya perubatan Islam tuan-tuan dan puan-puan. Pada blok ini saya ingin membuat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan cerita-cerita tadi. Yang pertama apa yang saya nampak? Tuan-tuan, rupa-rupanya ulat yang keluar daripada kepala Nabi Ayub itu diikuti cara perubatan pada hari ini. Kita tengok pada hari ini tuan-tuan, bagaimana orang yang kencing manis, potong kaki, potong tangan, apabila buruk, tak ada ubat yang paling hebat kecuali ulat. Siapa guna ulat ni? Nabi Ayub 5,000 tahun yang lalu dah mengguna ulat. Kita hospital ini baru nak ikut kaedah Nabi Ayub AS ini. Sehingga kan ulat dijual. Bahawa ulat itu rupa-rupanya ubat. Ulat yang bersih lah. Jangan lepas ni pergi cari tong sampah. Mana ulat ustaz kata ulat ni ubat. Habis ambil tong sampah, pergi letak kat kencing manis kita. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil pada hari ini ialah penyembuhan dengan Al-Quranul Karim ini adalah ajaib. Tuhan buat manusia, dia tahulah bagaimana nak menyembuhkan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda di dalam hadisnya, la yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Kata Nabi, tak turun penyakit kecuali ada bersamanya ubat.
Rupa-rupanya Tuhan turunkan penyakit ini satu pasang. Dan itu memang lumrah alam. Tuhan buat lelaki ada perempuan, Tuhan buat malam adanya siang, Tuhan buat kaya adanya miskin, Tuhan buat pandai adanya bodoh, Tuhan buat hitam adanya putih, Tuhan buat penyakit adanya ubat. Itu formula yang Tuhan buat. Jadi kepada pesakit di luar sana yang sudah berubat dah banyak kali tak sembuh-sembuh, jangan putus asa tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit kita itu, kata Rasulullah, ada ubat, cuma sabar, ubatnya kita tidak ketemui lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan yang saya nak berikan pada hari ini ialah ayat-ayat yang saya berikan itu amalkan. Dan kita kena ingat, niat kita kena betul. Aku ambil ayat ni dengan ustaz, aku baca ayat Quran ni, aku nak sembuh penyakit. Niat kita dah lari, tuan-tuan. Yang pertama sekali kita baca ayat-ayat tersebut, niatnya kita nak pahala Allah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita nak pahala Allah, apabila ada pahala, maka hadirlah keberkatan. Apabila hadir keberkatan dalam diri kita, maka akan hadirlah kesembuhan. Ingat, tuan-tuan. Niat kita kena betul. Aku baca ayat ni, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Letak tangan kat dada, tarik nafas, niat kita sakit apa? Insya-Allah, tuan-tuan, penyembuhan dengan Al-Quran adalah ajaib. Dan yang seterusnya saya nak sentuh di sini, tuan-tuan, kita kena ingat, apabila kita sakit juga, kita pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang paling mudah yang boleh kita lafazkan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Basahi lidah kita dengan zikir-zikir seumpama itu, kerana itu adalah zikir-zikir alhamdu, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji, tengok kaedah Nabi Ayub tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Ayub boleh sembuh, fakashafna ma bihi min dur. Nabi Ayub sembuh daripada sebarang penyakit. Sebab apa? Sebab dia puji Allah. Ustaz panjang sangat tu ustaz, tak apa, sebut alhamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah, tu pun dah puji dah. Kita kena ingat, dengan memuji Allah, penyakit manusia itu boleh sembuh. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kita membicarakan intipati yang terdapat dalam kitab Wiqayatul Insan ini, pada hari ini saya mendedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, conclusion intipati yang kita boleh pada hari ini, saya nyatakan dalil daripada ayat-ayat suci Al-Quran ada 6 menyatakan Al-Quran itu ubat. Dalil-dalil daripada hadis saya menyatakan bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi ubat. Pada hari ini saya bawa kisah sakit jasmani, bagaimana Nabi Ayub sakit barah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surah Al-Anbiya ayat 83, dan bagaimana penghulu kabilah disengat kala jengking diubati oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu contoh-contoh penyakit jasmani. Dan minggu depan jangan lupa, tuan-tuan, saya akan bawa pula contoh-contoh perubatan Al-Quran yang boleh mengubah hati seseorang. Dalam arti kata lain, mengubati penyakit rohani. Yang banyak kita tengok anak-anak kita pada hari ini tak nak sembahyang. Sembahyang tarawih pun puas berperang baru sembahyang. Nak bangun sahur begitu susah. Pergi sekolah, balik sekolah tak nak buat kerja sekolah. Lawan cakap ibu bapa, mak suruh sepatah, dia suruh mak dia pula 10 patah. Itu yang berlaku fenomena dalam keluarga kita pada hari ini. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan nyatakan bagaimana Al-Quran boleh menyembuhkan penyakit-penyakit ini dengan keagungan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan saya nak akhiri dengan satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila orang bertanya kepada tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat dengan mereka, berdoalah kepada aku, mudah-mudahan kamu aku terima doa kamu dan kamu akan mendapat petunjuk. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa resipi rohani itu amalkan, dan minggu depan kita akan bertemu lagi dalam sesi pengubatan rohani. Selamat mengamalkan ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jangan lupa minggu depan
kita bersiaran lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Syekh Syarhan. Begitu berharga dan begitu bermanfaat kuliah ilmu kita pada petang ini. Dan bagi anda yang tidak sempat atau terlewat untuk mengambil ayat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Syekh, yang pertama ialah surah Al-Anbiya ayat ke-83, surah Al-Anbiya ayat 83 dan seterusnya surah Al-Fatihah yang boleh diamalkan sebagai penawar. Sehingga kita bertemu pada minggu hadapan bersama Syekh Syarhan. Jangan lupa juga kepada anda untuk mengikuti jejak Rasul pada petang ini dengan episod Qiyamul Lail di Gua Hira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya Ramadan